Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dalam subjek sirah pada bahagian A. Okey. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, 10 markah. Okay. Kemudian arahannya bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di mana? Daripada kaumnya yang sesat. Okey. Kat mana Rasulullah mengasingkan diri? Alif, Gua Hira. Ba, Gua Thur. Jim, Jabal Nur. Dal, Bukit Sofa. Okey. So, jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di Gua Hira. Okey, di Gua Hira daripada kaumnya yang sesat. Dan Gua Hira ni juga adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Allah. Semula. Okey, soalan yang kedua. Lelaki pertama memeluk Islam ialah Sayyidina. Siapa lelaki pertama yang memeluk Islam? Alif, Abu Bakar As-Siddiq. Ba, Umar Al-Khattab. 3, Ali bin Abi Talib. Dal, Zaid bin Harisah. Okey, yang mana satu lelaki pertama yang memeluk Islam ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar Siddiq. Okey, seterusnya soalan ketiga. Hijrah kali pertama, hijrah kali kedua. Okey, penyataan di atas berkaitan dengan hijrah hijrah kali pertama dengan hijrah kali kedua ni hijrah ke mana? Alif, Madinah. Ba, Habsyah. Jim, Taif. Dal, Syam. Okey, hijrah kali pertama dan kali kedua berlaku di penyataan di atas berkaitan dengan hijrah ke mana? Ke Habsyah. Ya. Okay, ke Habsyah. Ba jawapan dia. Okey, seterusnya soalan 4. Okey, mukjizat Al-Quran diturunkan dalam bulan. Okey. Bila mukjizat Al-Quran diturunkan dalam bulan apa? Alif, Rejab. Ba, Ramadan. Jim, Syawal. Dal, Sya'ban. Okey, jawapannya ialah Ramadan. Okey. Mukjizat Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Okey, seterusnya soalan kelima. Okey. Apakah maksud Khandaq? Okey, apakah maksud Khandaq? Okey. Khandaq ni adalah nama satu peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Khandaq ni juga adalah idea daripada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. So dia nak tahu apakah maksud Khandaq. Okay, alif, gunung. Ba, lembah. Jim, parit. Dal, bukit. Okay. So jawapannya Khandaq bermaksud parit. Okay. Jim jawapan dia. Okay. Kemudian soalan ke-6. Okay.
Allah menghantar malaikat membantu tentera Islam menghancurkan musyrikin dalam perang. Okey, perang apa? Alif, Khandaq. Ba, Ghatfan. Jim, Badar. Dal, Uhud. Okey. So, jawapannya ialah perang Badar. Okey, Allah menghantar malaikat membantu tentera Islam menghancurkan musyrikin dalam peperangan Badar. Yang mana dalam peperangan Badar ni tentera Islam berjumlah 313 orang melawan dengan 1000 orang, yang mana kalau kita ikut logiknya mestilah 313 orang Islam yang akan kalah dalam peperangan ni kalau ikut kuantiti. Tapi Allah bagi pertolongan dengan menghantar malaikat-malaikat ataupun tentera yang tidak boleh dinampak membantu tentera Islam sehingga dalam peperangan Badar itu dimenangi oleh tentera Islam. Okey, kemudian soalan nombor 7. Okey. Dalam perang apa? Nabi Muhammad SAW telah mengalami luka pada muka, bibir dan lutut. Okey, dalam perang apa? Alif, Khandaq. Ba, Ghatfan. Jim, Badar. Dal, Uhud. Okey, jawapannya ialah dalam peperangan Uhud. Rasulullah telah mengalami luka pada muka, bibir dan lutut. Okey, kemudian soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Okey. Siapakah yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan? Okey, ni antara soalan yang senang lah. Kita tengok pilihan jawapan dia. Nabi Adam alaihi salam. Ba, Nabi Musa alaihi salam. Jim, Nabi Yusuf alaihi salam. Dal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so Bilal bin Rabah ni adalah sahabat Nabi, orang yang hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawapannya adalah Dal. Okey, seterusnya soalan nombor 9. As-Siddiq gelaran untuk Saidina. Okey. Alif, Abu Bakar. Ba, Ali bin Abi Talib. Jim, Utsman bin Affan. Dal, Umar Al-Khattab. Okay, As-Siddiq adalah gelaran bagi Saidina Abu Bakar. Okay. Seterusnya soalan nombor 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada usia berapa Rasulullah wafat? Alif, 63 tahun. Ba, 42 tahun. Jim, 40 tahun. Dal, 60 tahun. So jawapannya ialah Alif, 63 tahun. Okey, soalan seterusnya soalan 11 hingga 15. Okey, arahan soalan dia. Okey, padankan penyataan kumpulan alif dengan penyataan kumpulan ba. Okey, padankan penyataan kumpulan alif dengan penyataan kumpulan ba. Okey, dia bagi beberapa kalimah. Okey, ada yang berbentuk macam-macam lah. Ada nama orang, ada alatan, ada juga pasar. Okey. So kita tengok soalan 11. Okey. Dia bagi perkataan da'thur. Okey, da'thur ni berkaitan dengan apa? Okey, da'thur adalah berkaitan dengan cuba membunuh Nabi. Okey, cuba membunuh Nabi. So kita sesuaikan kat sini.
Da'sur ni dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah sedang berehat di bawah sepohon pokok. Lepas tu bila Rasulullah terlelap, dia pun menghunuskan pedang dia betul-betul tepat di depan muka Nabi. Kemudian dia pun tanya, "Wahai Muhammad, siapa lagi yang boleh bantu kau sekarang?" Lepas tu Nabi Muhammad cakap, "Allah." Bila dia dengar je perkataan Allah tu, Da'sur ni pun dia dah menggeletar dan pedang yang dia pegang tadi terjatuh. Lepas tu Rasulullah pula tanya dia, "Wahai Da'sur, siapa yang boleh bantu kau sekarang?" Lepas tu Da'sur cakap, "Tak ada siapa-siapa." So kemudian Da'sur ni tanpa dipaksa oleh Rasulullah, dia sendiri yang telah mengucapkan syahadah dan memeluk Islam. Okay, itulah cerita sedikit berkaitan dengan Da'sur. Okay, kemudian 12, Sa'labah. Okay, Sa'labah. Sa'labah ni berkaitan dengan enggan membayar zakat. Okay. Okay, Sa'labah ni dia enggan membayar zakat. Ini berlaku pada zaman selepas kewafatan Rasulullah. Okay, di mana Sa'labah ni dia merasakan yang kewajipan membayar zakat tu semasa Nabi masih hidup sahaja. Bila Rasulullah dah wafat, zakat tu tak perlu dibayar lagi dan Saidina Abu Bakar memerangi Sa'labah ni. Sebab tu jasa Saidina Abu Bakar adalah memerangi golongan yang enggan membayar zakat, antaranya adalah Sa'labah. Okey, seterusnya Abu Muwaihibah. Okey, Abu Muwaihibah ni adalah orang suruhan Nabi. Orang suruhan Nabi. Okey, Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah ni jugalah peneman Nabi, orang yang teman Nabi semasa peristiwa Nabi pergi melawat ke perkuburan Baqi' sebelum peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, kemudian 14, Dubabah. Okey, Dubabah ni berkaitan dengan kereta kebal. Okey, kereta kebal yang digunakan pada dalam peperangan pada zaman dahulu. Okey. Kemudian soalan 15, Qainuqa'. Okey, Qainuqa' ni adalah nama sebuah pasar. Okey, kita sesuaikan, kita padankan Qainuqa' dengan nama sebuah pasar. Okey, pasar Qainuqa' ni Nabi buat, Nabi bina kerana untuk memberi peluang kepada golongan ataupun orang-orang Islam untuk melakukan aktiviti muamalat ataupun perniagaan di pasar ni dengan dalam keadaan yang bersih tanpa riba. Okay, dalam muamalat Islam, Rasulullah nak memperkenalkan muamalat Islam dengan membina pasar yang bernama Qainuqa'. Okey. Kemudian seterusnya soalan 16 hingga 20. Okey, arahan soalannya adalah gariskan jawapan yang betul. Okey, gariskan jawapan yang betul. Tengok soalannya. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi Ibrahim atau Isa pada langit ketujuh ketika dimi'rajkan. Okey, Nabi mana yang Rasulullah jumpa pada langit yang ketujuh? Jawapannya ialah Nabi Ibrahim. Okey, seterusnya masjid. Masjid apa? Quba atau Nabawi dibina di atas tanah dua orang anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, peristiwa ni adalah berkaitan dengan masjid
Masjid Nabawi. Rasulullah beli tanah tapak Masjid Nabawi yang asal tu adalah daripada dua orang anak yatim yang bernama uh, Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Okey. Kemudian nombor 18. Okey. Nombor 18, sistem muamalat zaman jahiliah dipenuhi dengan apa? Keadilan atau kezaliman. Okay, jawapannya ialah zaman jahiliah sistem muamalat penuh dengan kezaliman. Okay, kemudian soalan 19, malaikat Jibril atau Israfil yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jawapannya malaikat yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril ataupun Jibril. Okay. Soalan nombor 20. Penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Ansar atau Muhajirin. Okay. Penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Muhajirin. Okay. Sebab Ansar tu adalah penduduk asal Madinah. Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Okay. Kemudian soalan 21 hingga 25. Okay, arahan soalannya adalah isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Okay. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Okay, dia bagi pilihan jawapan. Kat sini ada surah Al-Muddassir, surah Al-Alaq, Abdullah bin Ubay, Utsman bin Affan, Yathrib, Safar. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 21. Yang ni Nama asal Madinah ialah? Okey, jawapannya Yathrib. Nama asal Madinah ialah Yathrib. Okey, kemudian soalan seterusnya, soalan 22. Sahabat yang memeluk Islam melalui dakwah Saidina Abu Bakar ialah? Okay, jawapannya Utsman bin Affan. Okay, Utsman bin Affan. Okay. Seterusnya soalan 23. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula gering pada akhir bulan. Gering ni maksudnya mula sakit pada akhir bulan Safar. Okay, pada akhir bulan Safar. Okay, kemudian soalan 24. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia seperti yang diperintahkan dalam surah. Dalam surah apa perintah untuk berdakwah secara rahsia ni? Okay, surah Al-Muddassir. Okay, surah Al-Muddassir. Okay. Kemudian soalan 25. Ketua bagi orang munafik ialah Abdullah bin Ubay. Okay, Abdullah bin Ubay. Okey, soalan seterusnya, soalan 26 hingga soalan 30.
Sekali lagi soalan padankan ataupun suaikan. Padankan penyataan kumpulan alif dengan kumpulan ba. Okey, dia nak apa? Kita kena baca pada alif ni statement dia ataupun pernyataan dia, kemudian kena sesuaikan pada bahagian ba yang merangkumi ataupun dia nak jasa Nabi Muhammad atau jasa Saidina Abu Bakar. Okey. So 26. Memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Memerangi golongan yang enggan membayar zakat adalah jasa Saidina Abu Bakar. Okey. Kemudian 27, memerangi nabi palsu. Ini juga adalah jasa Saidina Abu Bakar. Okey. Kemudian menyatukan Muhajirin dan Ansar. Menyatukan Muhajirin dan Ansar ni adalah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soalan 29 ataupun pernyataan 29, mengembangkan agama Islam di Madinah. Ini adalah jasa Bismillah, menyatukan Muhajirin dan Ansar, jasa Nabi Muhammad. Mengembangkan agama Islam di Madinah juga adalah jasa Nabi Muhammad. Kemudian mengumpul Al-Quran adalah jasa Saidina Abu Bakar. Okey. Okey, seterusnya soalan 31 hingga soalan 35. Okey, arahan soalannya adalah tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, tanda simbol betul ataupun simbol salah. Simbol betul right dan simbol salah pangkah. Okey, so kita tengok 31. Nabi berdakwah secara terang-terangan di Mekah selama 10 tahun. Okey, yang ni jawapannya salah, sebab Rasulullah, dakwah Rasulullah ni dia ada sembunyi ataupun rahsia selama 3 tahun. Lepas tu terang-terangan ataupun dakwah secara terbuka selama 7 tahun. So total Rasulullah berdakwah di Mekah adalah selama 10 tahun. Okey. Soalan nombor 32. Saidina Hamzah telah syahid dalam peperangan Uhud. Okey. Pernyataan ni betul. Okay, kemudian 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat di Sidratul Muntaha. Okey, jawapannya betul. Okay, kemudian soalan nombor 34. Golongan Muhajirin ialah kaum Aus dan Khazraj. Okay, golongan Muhajirin ialah kaum Aus dan Khazraj. Jawapannya salah. Okay, sebab Aus dan Khazraj ni adalah golongan Ansar, penduduk asal Madinah. Kemudian 35. Abu Talib menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jawapannya adalah salah. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi yang betul dia tidak perlu Islam, tapi dia tak pernah menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan 36 hingga soalan 40. Okey, arahan soalannya,
tulis betul pada penyataan yang benar dan salah pada penyataan yang tidak benar. So, jawapannya mesti perkataan betul atau perkataan salah, kena tulis. Okay, kita tengok 36. Sebelum kedatangan Islam, ekonomi dikuasai kaum Yahudi. Okay, jawapannya betul. Okay, kemudian soalan 37, berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Okay, pernyataan ni betul. Okay, seterusnya, Umar Al-Khattab telah bermimpi tentang lafaz azan. Okay, yang ni juga betul. Okay, seterusnya 39. Okay, 39. Saidina Ali bin Abi Thalib berbai'ah selepas 3 bulan perlantikan Khalifah Abu Bakar. Okey, yang ni pernyataan ni salah. Okey. So, pasal bai'ah Saidina Ali ni sebenarnya berlaku selepas 3 bulan pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah selepas kewafatan Nabi. Sebabnya Saidina Ali ni dia tak pergi semasa bai'ah dibuat di Sakifah Bani Sa'adah ataupun di Dewan Mesyuarat yang berhampiran dengan Masjid Nabawi. Selepas kewafatan Rasulullah, orang Muhajirin dan orang Ansar pergi berkumpul kat situ. Diorang nak masing-masing nak memberikan nama siapa yang bakal dilantik menjadi khalifah ataupun pemerintah Madinah selepas kewafatan Rasulullah. Maka orang Madinah pun, orang Ansar pun dia mencadangkan nama Sa'ad bin Ubadah, dan orang Muhajirin ada yang mencadangkan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, kemudian bila ketegangan berlaku semasa pemilihan tu, maka Saidina Umar pun mencadangkan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah, mengikut jasa yang telah dilakukan oleh Saidina Abu Bakar. Dia juga adalah orang yang pertama yang memeluk Islam dan lama bersama dengan Nabi, sehingga kan Nabi nak berhijrah pun diajak Abu Bakar. Okay? Pada masa ni Saidina Ali dia tak pergi ke majlis ke bai'ah tu untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin kerana dia sibuk menguruskan jenazah Rasulullah, kerana Saidina Ali ni merupakan ahli keluarga Rasulullah. Satunya dia adalah sepupu baginda dan satu lagi dia adalah menantu Rasulullah disebabkan oleh dia berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Okay, so satunya dia sibuk menguruskan jenazah Rasulullah. Lepas tu dia tak boleh lagi nak bai'ah Saidina Abu Bakar ni sebagai pemerintah kerana dia sibuk pula menjaga Fatimah. Selepas kewafatan Rasulullah, dalam tempoh yang terdekat, Fatimah pula yang meninggal dunia. Okey, itulah. So, kenapa 39 ni salah? Sebabnya adalah bukan selepas 3 bulan tapi selepas 6 bulan. Okey. Seterusnya soalan nombor 40. Okey, soalan nombor 40. Nabi Muhammad SAW wafat pada waktu subuh. Okey, ni jawapannya salah sebab Rasulullah wafat pada waktu duha. Rasulullah sempat lagi solat subuh pada hari kewafatan baginda tu. Okey, saya rasa sekadar ini sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan
ulang kaji UPKK subjek sirah bahagian A. Okey, dan kita akan sambung pada bahagian B pada video yang seterusnya, insya-Allah. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada video ulang kaji ini. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.